Episod kami hari ini adalah mengenai pembina piramid sebenar, iaitu kaum Ad yang disebut dalam Al-Quran, tetapi tidak disebutkan dalam Taurat dan Injil. Jadi ahli kitab menafikan kewujudan mereka dan menuduh Al-Quran sebagai kitab mitos. Sebelum kita membincangkan siapakah pembina piramid, ada satu soalan yang sangat penting, yang mesti kita ketahui jawapannya. Apa persamaan dan perbezaan antara kaum Ad yang pertama dan yang kedua? Terdapat 3 persamaan antara kaum Ad yang pertama dan kaum Ad yang kedua. Pertama, kedua-duanya disebut dalam Al-Quran. Kedua-duanya adalah suku Arab dan Nabi di zaman mereka adalah orang Arab. Dan ketiga, Tuhan menyiksa mereka berdua dengan angin yang kencang. Terdapat juga 4 aspek perbezaan antara kaum Ad yang pertama dan kaum Ad yang kedua. Yang pertama, perbezaan masa. Yang kedua, perbezaan di lokasi. Yang ketiga, perbezaan kuasa dan kedudukan. Dan yang keempat, perbezaan kesudahan dan azab. Nama kaum Ad muncul 11 kali dalam Al-Quran, di antaranya 9 kali pada Ad pertama, dan 2 kali pada kaum Ad kedua, yang mendiami Al-Ahqaf, dan mereka adalah Al-Ahqaf, ayat 21, dan ingatlah peristiwa Nabi saudara kaum Ad, ketika ia memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Al-Ahqaf, sedang amarannya itu samalah seperti amaran-amaran yang telah diberikan oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya dan yang datang sesudahnya, dengan berkata, janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar. Huru-haranya. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. 2. Surah Al-Zariyat, ayat 41 dan 42, dan juga pet kisah kaum Ad. Terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar, ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan. Angin itu tidak meninggalkan sesuatu pun yang dirempunya, melainkan menjadikannya hancur seperti debu. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. Dua kaum Ad, yang pertama dan yang kedua, adalah orang Arab, dan Nabi Hud adalah seorang Arab. Adapun Ad yang pertama adalah keturunan daripada Nabi Nuh, iaitu Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh, dan dengan itu ia dipanggil Ad pertama, di mana Allah mengutuskan Nabi Hud alaihi salam, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Suku Ad adalah suku Arab dari suku Arab yang telah pupus, Ad, Samud, Amalek, Jurhum, Tasma, Jodais, Umaim, Ubail, dan Wabar. Dan jika Nabi Hud alaihi salam adalah seorang Arab, seperti kaumnya dalam hal itu, sesuai dengan firman Tuhan Yang Maha Esa, Surah Ibrahim, ayat 4. Dan kami tidak mengutuskan seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, menurut undang-undang peraturannya,
juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, menurut undang-undang peraturannya, dan dialah Jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Kedua-duanya kaum Ad menderhaka kepada Rasulnya, dan Allah menyiksa mereka dengan angin yang kencang. Kedua mereka mengingkari perintah Allah dan mendustakan Rasul mereka. Kesudahan kaum Ad yang pertama ialah dengan dihantar kepada mereka angin yang sangat kencang sehingga mereka ditinggalkan seperti batang pohon kurma yang kosong. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Adapun Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lompong. Adapun kaum Ad yang kedua, Allah membinasakannya dengan angin yang tidak ada air di dalamnya, sangat panas, selama 3 tahun kemarau dan kering, tiada setitik pun hujan. Kerana angin yang sangat panas, badan mereka reput. Pasir juga menutupi rumah mereka dan menimbus mereka seolah-olah mereka tidak pernah wujud. Dan juga pada kisah kaum Ad, terdapat perkara-perkara yang menjadi iktibar, ketika kami hantarkan kepada mereka angin ribut yang tidak mengandungi sebarang kebaikan. Angin itu tidak meninggalkan sesuatu pun yang dirempunya, melainkan menjadikannya hancur seperti debu. Kaum Ad pertama datang sebagai pengganti kaum Nuh alaihi salam. Setelah Allah membinasakan kaum Nuh alaihi salam dengan banjir, ia tidak jauh dari zaman junjungan kita Nuh alaihi salam, yang pada gilirannya tidak jauh dari zaman Adam alaihi salam. Nasab kaum Ad pertama kepada Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ini, walaupun banyak bukti, termasuk berita tentang kaum yang biasa di kalangan orang Arab pada zaman Jahiliyah, menunjukkan bahawa ada kedua menghubungi kabilah Arab dan menghantar delegasi ke Mekah apabila Tuhan menghalang hujan selama 3 tahun. Sebelum memusnahkannya, dan kisah rombongan ini masyhur dan telah disebut di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tidak mengingkarinya. Rombongan ini juga disebut dalam syair Arab. Kemudian Ad kedua adalah suku Arab, yang datang beribu-ribu tahun selepas Ad pertama. Perbezaan di lokasi. Ad yang pertama datang dengan sebutan pembina monumen besar, yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai ayat di dataran tinggi, dan menyatakannya dengan perkataan dapat diterima dalam surat Al-Syuara ayat 128-129. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Tetapi Ad yang kedua biasanya disebut dengan perkataan Al-Ahqaf, yang membawa maksud kawasan yang mempunyai bukit pasir, dan perkataan tersebut disebut dalam Alif dan Lam, iaitu kawasan Al-Ikaf, yang diketahui oleh Arab, terletak di Ruba Al-Khali di antara Oman dan Bandar Mohra di Yaman. Runtuhan purba kota yang dibanjiri pasir telah ditemui sejak zaman purba di Al-Ahqaf.
Ia tidak boleh menjadi tempat kaum Ad pertama, kerana lebih kecil berbanding saiz kuil-kuil dan piramid di Mesir yang lebih tinggi. Ramai yang tidak mengetahui perbezaan antara kedua-dua kaum Ad dan menganggap bahawa mereka adalah sama. Tetapi sebenarnya kedua-dua kaum Ad ini adalah berbeza dari segi saiz, yang mana mereka lebih kecil berbanding dengan kaum Ad yang pertama. Perbezaan jarak tahun yang jauh antara zaman keduanya, di kedua tempat yang berlainan, kekuatan mereka, rasul yang berlainan di zaman mereka dan perbezaan hukuman daripada Allah kepada kedua mereka. Yang pertama, walaupun terdapat monumen yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka, seperti piramid di Mesir, yang menafikan bahawa ia adalah jejak Ad pertama, yang seumpamanya tidak dicipta di negara itu, dan oleh itu ia adalah kesan daripada Ad yang kedua. Al-Kahf dikenali sebagai kota yang muncul di pergunungan berpasir, maknanya dikenali sebagai Mawardi, Hakim Agung Khilafah Abbasiyah yang terakhir, dan ahli fiqh Syafi'i yang paling terkenal. Beliau berkata, Hakaf adalah tunggal bagi Ahkaf, iaitu apa yang memanjang dan bengkok dari pasir yang besar, dan yang Hakaf tidak dapat mencapai ketinggian gunung. Dan kerana itu Al-Kahf hanya boleh menjadi tempat di bahagian selatan padang pasir suku kosong, kerana wilayah-wilayah Jazirah Arab dan wilayah Levan, Syria, Palestin dan Lebanon, Iraq, dan Mesir, bebas daripada gunung berpasir bengkok berbentuk segi empat tepat. Walaupun kaum Ad kedua lebih kuat daripada semua suku lain pada zamannya dan membina rumah yang kuat dengan tiang mewah sehingga 9 meter panjang dan 3 meter diameter, namun ia dianggap sebagai kerdil yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kaum Ad yang pertama, yang tiangnya melebihi 20 meter, yang diterangkan dan diterangkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ia tidak dan tidak akan berulang, dan itu ada dalam surat Al-Fajr, ayat 6, 7 dan 8. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Allah telah menciptakan satu kaum Ad yang pertama merupakan gergasi yang mempunyai perbezaan yang besar dari segi saiz, kekuatan dan kepintaran dari rakan sebaya. Sesungguhnya Allah telah menambahkannya dengan sangat banyak dalam penciptaan, dan ini disebutkan dalam Al-Quran yang mulia dalam surat Al-Araf, ayat 69. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Sebahagian ahli sejarah telah berlebih-lebihan dalam menggambarkan saiz dan panjang kaum Ad yang pertama, sehingga mereka mengatakan ketinggian mereka mencapai 500 hasta atau 275 meter. Dan jika salah seorang daripada mereka membawa batu dan melemparkannya ke kawasan taman perumahan manusia biasa, maka ia akan musnah sepenuhnya. Tetapi yang paling hampir dengan kebenaran ialah panjangnya melebihi 60 hasta, melebihi 33 meter, sebagaimana Nabi Adam AS adalah 60 hasta atau 33 meter, seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, panjang Adam ialah 60 hasta dengan 7 hasta lebarnya. Dan dalam riwayat lain, penciptaan saiz berkurangan sehingga ke hari ini.
Dan hadis itu telah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah seperti berikut. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dan tingginya 60 hasta, lalu berfirman, pergilah memberi salam kepada malaikat itu dan dengarkanlah apa yang mereka ucapkan sebagai balasannya. Kerana itu adalah penghormatan kepada kamu dan penghormatan kepada anak cucu kamu. Dia berkata, salam sejahtera untukmu. Mereka menjawab, sejahtera dan rahmat Allah tercurah kepadamu. Lalu mereka menambahkan kepadanya, dan rahmat Allah adalah bagi setiap orang yang masuk ke dalam syurga mengikut rupa Adam, dan semakin berkurangan saiznya sehingga kini. Hadits ini adalah riwayat Al-Bukhari 3336 dan Muslim 7092. Siksaan kaum Ad yang pertama dan kesudahannya. Adapun Ad yang pertama, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan angin ribut yang kencang, yang melampau kencangnya, yang diarahkannya menyerang mereka 7 malam 8 hari terus menerus. Kalaulah engkau menyaksikannya, maka engkau akan melihat kaum itu bergelimpangan mati, seolah-olah mereka batang-batang pohon kurma yang tumbang dan lumpuh. Siksaan kaum Ad yang kedua dan kesudahannya. Angin yang Allah menyiksa kaum Ad kedua, Ad Al-Ahqaf, adalah angin yang berbeza sama sekali, tidak serupa dengan angin kehancuran kaum Ad yang pertama kecuali kekuatan dan mendadak. Angin yang memusnahkan Ad yang kedua adalah angin kering yang sangat panas sehingga apa sahaja yang sampai ke tubuh manusia atau haiwan serta-merta berbau busuk. Padahal, angin sarsar yang sejuk, angin Ad yang pertama, tidak membusukkan badan, yang merupakan sekarang, setelah kita mengetahui perbezaan asas antara Ad yang pertama dan Ad yang kedua, telah menjadi mungkin bagi kita untuk mengesahkan bahawa Ad yang kedua adalah yang mendiami Al-Ahqaf, dan bahawa mukjizat Ad yang pertama tidak pernah wujud di kawasan Al-Ahqaf. Oleh itu, kini kita telah sampai kepada jawapan kepada soalan episod. Apakah bukti bahawa kaum Ad yang pertama adalah pembina piramid? Kaum Ad pertama dan piramid tidak dicipta seperti mereka di dunia. Hampir tidak ada 2 orang di dunia yang tidak bersetuju bahawa piramid Giza tidak seperti mereka di dunia, yang merupakan peristiwa yang jarang berlaku dan tidak akan berulang. Apa keajaiban di dalamnya menggabungkan kekuatan, keupayaan yang luar biasa, dan ketepatan seni bina yang luar biasa, sebagai tambahan kepada rahsia saintifik yang disimpan oleh piramid besar seolah-olah ia adalah buku kejuruteraan fizikal yang halamannya diperbuat daripada batu-batu besar yang unik. Sebaliknya, Al-Quran mengesahkan bahawa kekuatan, kehebatan sains serta keajaiban seni bina kaum Ad pertama yang ditinggalkan mereka, tidak pernah berlaku sebelum ini dan tidak akan berulang. Kesamaan antara kaum Ad pertama dan piramid adalah bukti akal yang disahkan bahawa tiada seorang pun dalam sejarah manusia boleh membina bangunan yang luar biasa seperti piramid, kuil, obelisk, dan patung yang bersaiz luar biasa, melainkan dia telah dikurniakan kekuatan, pengetahuan yang tiada tandingannya, dan juga umur yang panjang yang membolehkan mereka mencapai semua ini.
kedua, kaum Ad yang pertama menyembah bintang Sirius. Allah adalah Tuhan kepada segala makhluknya. Mengapa Allah sengaja menyebut dialah Tuhan kepada bintang Sirius sebelum Allah menyebut nama kaum Ad yang pertama? Ini adalah kerana kaum Ad pertama adalah penyembah bintang Sirius dan mereka penyembah 3 bintang Orion. Penyelidikan yang dijalankan ke atas pembinaan 3 piramid besar di Giza menyimpulkan bahawa terdapat hubungan yang kuat antara perancangan membina 3 piramid itu dengan kumpulan tali pinggang Orion, yang juga terdiri daripada 3 bintang. Bukan itu sahaja, tetapi saiz 3 piramid adalah berkadar dengan saiz 3 bintang, serta lokasi mereka di angkasa dengan lokasi 3 piramid di dataran tinggi Giza. Pemandangan itu kelihatan seolah-olah 3 bintang sedang duduk tertib di puncak 3 piramid di atas tanah. Teori hubungan antara 3 piramid Giza dan kumpulan Orion menunjukkan bahawa pembinaan piramid mesti berlaku dalam tempoh antara 10,970 SM hingga 8,810 SM, kerana dataran tinggi piramid tidak menghadap kubah langit di sini. Pembentukan kecuali dalam tempoh itu, iaitu zaman yang dipanggil zaman Leo, dan ini pula menerangkan kehadiran Sphinx juga, dengan kepala dan badan manusianya dalam bentuk badan singa. Sphinx, Abul Hul, ialah patung sekeping terbesar dan tertua dalam sejarah, berukuran 240 kaki, 73 meter, panjang, dan 66 kaki, 20 meter, tinggi. Ia adalah satu keping batu, dan ia tidak boleh dialihkan dari tempatnya, kerana ia diukir dari atas ke bawah sebagai sebahagian daripada dataran tinggi piramid, iaitu 200 meter di atas paras tanah sebelum pembinaan piramid. Kaum Ad yang pertama, pembina piramid, mengukirnya menjadi hanya 100 meter di atas paras laut yang diatasi oleh piramid. Patung yang paling terkenal di dunia, Sphinx, adalah dalam bentuk singa duduk dengan kepala manusia. Kemungkinan besar ia mewakili ketua Shaddad bin Ad, Raja Mesir kuno dan ketua kaum Ad yang pertama. Pembinaan Sphinx adalah sebelum 12,000 tahun. Pemandangan di dataran tinggi piramid Al-Ahram merujuk kepada bintang Sirius, iaitu bintang paling terang di langit malam, dan beberapa puak Arab terpesona dengannya dan menyembahnya, termasuk puak Ad yang pertama, dan skim sebabnya Tuhan menyebutnya. Dalam Al-Quran pernah menyebut nama kaum Ad yang pertama sehingga maksudnya adalah Allah adalah Tuhan berhala kaum Ad yang pertama. Siapa yang memuliakannya, dan Allah jualah yang membinasakan mereka. Al-Quran menyatakan lokasi kaum Ad pertama, kawasan bangunan binaan mereka iaitu kawasan terbinanya piramid, dataran tinggi yang rata, seperti yang disebut di dalam Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara. Ayat 128. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Maksudnya, setiap tempat tinggi mempunyai permukaan yang rata, yang disebut dalam geografi kontemporari sebagai dataran tinggi, dan tidak ada dataran tinggi di muka bumi yang lebih terkenal daripada dataran tinggi Giza, yang memegang 3 piramid utama di Mesir. Kami telah meletakkan banyak usaha untuk menyediakan kandungan saintifik untuk video ini. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk melanggan saluran untuk menerima semua yang baru. Aktifkan loceng dan komen pada kandungan.
Apa itu Wahabi? Apakah perbezaan antara Wahabi dan Wahbi? Mengapa ada yang tidak suka memanggilnya Wahabi? Jika anda perlu tahu itu dan banyak lagi, ayuh ke stesen kami seterusnya tentang gerakan Wahabi dan pendapat ulama Islam mengenainya.